Seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia anak orang kaya, sebelum dia masuk Islam, mak dia beli pakaian untuk dia 200 dinar. Tikut tu 200 dinar tu. Kalau lah ni mungkin ribu-ribu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man fala hadiya lahu. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim, amma ba'd. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita mulakan kuliah subuh kita pagi ini dengan sama-sama membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ikhwanal muslimin muslimat, duyufullah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tamanya kita mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada pagi ini sekali lagi Allah taala memberi peluang, ruang dan memilih kita untuk sama-sama menjadi duyufullah, menjadi tetamu Allah taala di rumah dia. Kita banyak bersyukur pada Allah taala kerana Allah taala masih lagi kasih, Allah Ta'ala masih sayang lagi, Allah Ta'ala masih lagi memilih kita dan memberi peluang kepada kita untuk menjadi duyufullah, menjadi tetamu dia di rumah dia. Muslimin muslimat semua, kita biar mari perasaan dalam hati kita bahawasanya kita mari masjid ni adalah kita merupakan tetamu Allah. Kita mari masjid bukan passing dia, bukan bahasa dia. Bukan passing dia, bukan bahasa dia pasal kita orang Islam kena mari masjid. Bukan passing dia, bahasa dia mengko kita orang tua kena mari masjid. Bukan passing dia. Bukan passing dia, bukan bahasa dia kita orang pecing kena mari masjid. Tak. Kita mari masjid ni kerana kita dijemput oleh Allah Ta'ala. Kita dipilih dan kita menjadi tetamu Allah Ta'ala. Bila kita pergi Mekah, kita pergi buat haji, kita pergi buat umrah, mutawih sebut kita ni duyufur rahman. Kita disebut sebagai duyufullah. Berapa orang labelkan kita ni duyufullah, duyufur rahman. Dan kita menerima hakikat. Dan kita pun kecek, kita kata alhamdulillah lah, Tuhan jemput hamba, Tuhan panggil hamba, batulah sapa ke Mekah. Kita pergi Mekah, kita pergi rumah ibu segala rumah Allah Ta'ala, iaitu Kaabah. Bila kita balik tanah Jawi kita, balik kampung halaman kita, masjid-masjid yang ada di selain daripada di Mekah dan Madinah, kita tidak berasa bahawasanya bila kita main masjid ni kita tetamu Allah. Kalau kita bubuh atas bahasa dia passing orang Islam, kita ya kau Islam, hak sekitar kita tak, jiran kita tak. Kalau passing dia orang Islam kena main masjid, ramai lagi tak mari. Kalau kita bubuh passing dia kita orang tua, kita ya kau orang tua, ramai lagi orang tua luar tak mari. Kalau kita bubuh passing dia kita orang pecing, kita ya kau pecing. Sebab itu kita kena merasa bahawasanya kita mari masjid ni adalah duyufullah, kita tetamu Allah.
Banyak masjid yang berjalan lah. Tapi mungkin hamba tidak terpandang atau tak tengok kali. Kalau banyak-banyak tamu tengok saja masjid. Masjid Ija di Jalan Bahaya, Kota Baru, dekat rumah Datuk Mufti Kelantan. Bila dijemput hamba ceramah, hamba tengok banner hamba tu dia letak situ tu. Dah atas tu dia tulis, "Selamat datang tetamu Allah." Unggapan yang memberi motivasi pada kita. Nak suruh biar kita khabar, kita mari ni adalah rumah Allah. Allah Ta'ala masih lagi kasih, masih sayang lagi kita. Dan Allah Ta'ala masih lagi memberi peluang pada kita. Aku tahu mu banyak dosa. Aku tahu mu banyak salah. Aku tahu mu banyak silap. Jadi kerana itulah aku panggil mu mari rumah aku. Kerana bila mu mari rumah aku mengampunkan dosa-dosa. Mu tak ingat ke aku janji dah dengan mu? Bila mu mari rumah aku, selangkah mu aku gugurkan 10 dosa. Dan aku gantikan dengan 10 kebajikan. Dah mu kira lah, jak daripada rumah mu sampai ke masjid berapa lakah. Lepas mu kelik pula berapa lakah. Dalam masa yang sama mu mari rumah aku, mu bagi salam pada aku dengan tahiyatul masjid. Dan ketika mu sujud dan rokok itu, waktu mu sujud dah, saat-saat yang paling banyak sekali aku menggugurkan dosa-dosa. Selepas mu semaya tahiyatul masjid, mu semaya sunat qabliyah. Banyaknya mu sujud ketika tu. Dalam masa yang sama mu semaya jemaah. Betapa banyak lagi aku gugurkan dosa ketika semaya Jumaat. Sesudah semaya Jumaat, ada di antara semaya yang semaya ba'diyah. Cuba membayangkan berapa kali sujud kepada aku. Dan di waktu itulah, bila hamba-hambaku sujud kepada aku, seberapa banyak aku akan gugurkan dosa-dosa. Sebab tu bila balik, berasa reknya, lepas ni nak mari pulak. Lepas ni mu nak mari pula. Lepas ni mu nak mari pula. Sebab apa? Kerana penghalang utama mu nak mari rumah aku ni ialah dosa. Sebab tu aku share ke mu berada di ambang kematian. Pagi ni, tengah hari ni, mungkin petang ni, mungkin malam ni, mu akan kembali kepada aku. Jadi aku nak suruh mu balik jumpa aku dalam keadaan yang kamu tidak berlumuran dengan dosa. Syukur alhamdulillah. Muslimin muslimat sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita nak mari masjid saat ni lah, hamba, tuan-tuan, puan-puan, kita mandi sendiri. Tak ada orang yang tolong mandi kita pun. Kita nak mandi pesen mana, kita nak mandi gaya lagu mana, banyak mana, itu boleh kita. Nak mandi pakai cebok, pai, air hujan, whatever lah, boleh berlaku. Cuba kita bayangkan tuan-tuan, kita sedang menanti satu saat orang yang akan mandi kita. Nak tak nak kita akan berhadapan dengan benda tu. Kita duk mandi ni, kita tak kelitah sikit rambut pun. Satu masa nanti orang akan mandi kita. Dan bila orang mandi kita, kita tidak ada pilihan. Ikut dia lah dia nak mandi lagu mana. Kita jangan khayal dan kita jangan imagine bahawasanya bila kita mati, orang akan mandi kita supaya kita tengok orang duk mandi orang mati kampung kita. Belum tentu tuan-tuan. Belum tentu. Cuba bayangkan kalau kita mati di Mekah, kita mati di Madinah. Dia tidak mandi supaya kita mandi di kampung halaman kita ni. Kita ni mandi banyak aksesoris. Kapur baru, air bidara, tak apalah, pasal moga bukan mati, ramai sekali mati. Tapi kalau di Mekah, di Madinah, dia nak buat style kita sini, cuba bayangkan antara satu waktu dengan sewaktu cukup ramai orang meninggal. Dan dia akan memandikan mayat itu dalam keadaan benda yang fardu sahaja. Benda yang fardu. Cuba bayangkanlah satu waktu itu
jatah, tino, kecil, besar, tua, muda, ramanya meninggal. Jadi kalau dia buat style supaya dia mandi kita sini, mungkin makan masa lama. Seorang tu guru pondok, sebelum dia memulakan kuliah dia menceritakan benda-benda ni supaya mari dalam perasaan kita ingat kemati. Kerana Luqman Al-Hakim dia pesankan dia dua perkara yang aku nak pesan kamu. Yang pertama, mu jangan lupa ingat pada Allah. Yang kedua, mu jangan lupa ingat kemati. Bila mu banyak ingat ke Allah, bila mu banyak ingat kemati, mu akan menyuburkan hatimu. Mu akan melakukan amal ibadat, mu akan melakukan amal-amal sebanyak yang dapat. Sama ada amal di dunia untuk amal akhirat. Mu akan cari harta seberapa banyak bila mu ingat kemati. Sebab apa? Pasal mu nak jadikan harta mu itu sebagai sedekah jariah. Mu cari harta seberapa banyak pasal mu nak akan sedekahkan, mu nak akan keluar zakat, mu nak akan pergi Mekah, mu nak akan pergi umrah, dan mu nak biayai orang-orang supaya pergi Mekah kata, pergi umrah kata. Kalau mu semua pakat duk fikir, tak payah cari harta, pakat duk main masjid belaka, cuba bayangkan Islam bagaimana keadaannya. Sudah tentu orang pandai, orang Islam ni orang fakir, orang miskin. Silap besar. Fastabiqul khairat, maka berlombalah pada kebajikan. Bagaimana mu nak berlomba kalau mu tidak ada harta dan sebagainya. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala, bila kita bersyukur banyak-banyak pada Allah Ta'ala kerana kita mampu mandi sendiri lagi, alhamdulillah kita syukur pada Allah Ta'ala, kita boleh pakai pakaian sendiri lagi. Amor nak pakai jubah, tuan-tuan nak pakai baju Melayu, baju kurta, pakailah ke apa pun, asal menutupi aurat. Nak pilih warna ke apa, pilihlah supaya atas masjid ni warna-warni. Kita sedang menanti satu saat orang akan pakai kita. Bila orang pakai kita, tidak ada pilihan. Sudah tentulah kain putih. 3 lah, 5 lah. Ikut dia lah berapa-berapa lah. Hingga kita mati dah. Boleh ke dia. Dan kita jangan mimpi orang akan pakai kita supaya kita tengok tu. Seorang sahabat Nabi SAW, dia anak orang kaya. Sebelum dia masuk Islam, mak dia beli pakaian untuk dia 200 dinar. Tikut tu 200 dinar tu, kalau lah ni mungkin ribu-ribu. Bila dia masuk Islam, dapat taufik hidayah, masuk Islam, Islam telah merubah cara hidup dia. Islam telah merubah tata cara dia. Dan dia berpakaian dengan jubah yang capung-capung. Satu hari dia lalu depan Nabi. Nabi tengok, dia pun berhenti, dia pun cerita ke Rasulullah, ya Rasulullah, inilah keadaan hamba bila hamba masuk Islam. Islam telah mengajar pada hamba bahawasanya segala-galanya akan tinggal. Dulu ya Rasulullah, hamba anak orang kaya, hamba pakai baju 200 dinar. Rasulullah senyap. Duduk lama, lepas tu sahabat mai royak, dia kata, ya Rasulullah, sahabat kita mati dah, wafat dah. Isunya sekarang ni ya Rasulullah, nak tudung mayat dia tu tak ada kain. Hanya ada kain secopeng je, tutup muka kaki nampak, tutup kaki muka nampak. Lagu mana ya Rasulullah? Rasulullah kata, mu tutuplah muka, dan kaki dia tu mu tutup dengan daun kayu. Terfikir tak dia daripada satu masa dulu pakai baju yang branded, jenama. Satu masa dulu kita boleh pilih ke dia, tetapi dia berakhir dengan keadaan lagu tu. Samalah juga Siti Khadijah, jutawan mulianya, siapa tika pun dekat nak mati, menitik air mata Nabi. Apabila Siti Khadijah tak ada koskar habuk kerana untuk memperjuangkan dakwah agama Allah, sehingga Siti Khadijah minta dengan Rasulullah, ya Rasulullah, jadikanlah kain serbanmu itu
sebagai kapanku. Bila kita ingat kita nak pakai lagu ni, satu masa yang akan makan kita, terbayarlah kita. Syukur Alhamdulillah kita sudah pakai pakaian sendiri, kita mari ke masjid. Kita jalan sendiri, tak ada orang tolong jalan kita. Kita nak naik basikal, jalan kaki, motor, kereta, bolehlah kita. Dan kita sedang menanti satu saat sahabat-sahabat, muslimin muslimat semua, orang akan memperjalankan kita. Bila dia orang tolong jalan kita, ikut dia lah. Dia nak pikul ke, nak naik van jenazah ke, nak naik lori ke, boleh dia lah. Dan kita jangan ingat van jenazah yang ada di masjid tu adalah kenderaan terakhir kita. Belum tentu. Alhamdulillah, syukur pada Allah Ta'ala, kita boleh mari masjid sendiri. Dan kita boleh semaya sendiri. Kita nak semaya duduk bucu mana. Hari ni duduk bucu ni, esok bucu ni, hari ni duduk soh ni, esok soh ni. Mana-mana kita boleh duduk. Seluah masjid ni kita boleh duduk. Dan kita rasa duduk belakang mana-mana. Dan kita sedang menanti satu saat, tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat semua, orang akan menyembahyangkan kita. Bila orang semaya kita, tak ada pilihan, tentu duduk depan tu imam. Inilah suatu saat yang kita sedang menanti-nanti. Kita berada di ambang kematian. Kalau dengan umur yang ada depan hamba ni, lambat laun sahaja. La yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimu. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita masih lagi dalam mood Rabiul Awal. Pagi ni kuliah subuh, hamba nak mengajak kita sembang-sembang Rabiul Awal. Muslimin muslimat yang mati Allah Ta'ala, bila kita jemput penceramah-penceramah untuk mengaji Rasul, sudah tentulah orang akan membincangkan atas diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi pagi ni, amu nak bawa tuan-tuan dan puan-puan semua, lahirnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah daripada seorang ibu yang hebat, seorang bapa yang hebat. Jarang kita dengar cerita berkaitan dengan Siti Aminah. Jarang kita cerita berkaitan dengan Abdullah. Anak yang hebat mesti lahir daripada ibu bapa yang hebat. Anak yang juru mesti lahir daripada ibu bapa yang juru. Lihat saja Syekh Qadir Jailani, sehingga menjadi seorang wali Allah. Bagaimana latar belakang ibunya, bagaimana latar belakang ayahnya, kahwin dua tu sehingga melahirkan manusia wali Allah Syekh Qadir Jailani. Lebih-lebih lagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam semestinya mesti lahir daripada ibu yang hebat dan bapa yang hebat. Ketika hamba dijemput untuk menyampaikan ceramah motivasi kepada pelajar-pelajar yang nak pergi ke overseas, hamba mula-mula masuk mukadimah, hamba kata, anak-anak semua, anak-anak tak sahagah, anak-anak tak sombong, anak-anak bukan anak-anak yang hebat. Wakak tobik anak mata tengok kat hamba belakang. Mungkin tak ada orang yang masuk kata peleceh lagu tu. Semua kata bagus anak-anak. Anak-anak lah pelajar yang hebat lah. Kabapun pun kita masuk, kita kata tersesahulah, demo bukan hebat. Yang hebatnya ialah ibu bapa awak. Ibu bapa awak. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah khalilan ma tashkurun. Allah Ta'ala kata, aku yang mengeluarkan kamu daripada perutmu, bukan misi, bukan tok bidah. Kalau aku tak sebab tobik daripada perut ibumu untuk sepas itu, aku, Allah Ta'ala kata, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum, daripada perut makmu, la ta'lamuna syai'a, mutasahagah,
Bodoh kelu waktu tu. La ta'lamu nasya'a. Mu tak uti kau sekarang habuk. Wa ja'ala lakumus sam'a. Aku jadikan kamu pendengaran. Wal absar, penglihatan. Wal afidah, perasaan hati. La'allakum tashkurun. Mudah-mudahan kamu bersyukur. Ibu bapakmu didik, jaga, kawal, tarbiyah pendengaranmu, penglihatanmu, hati dan perasaanmu, sehingga mu menjadi manusia yang hebat. Siapa sebenarnya? Sebab itu kita kata guru yang pertama dalam hidup kita ialah ibu. Pak kita nak babit dada, kita kata kita hebat. Menyebabkan kita lupa diri bahawasanya kita boleh duduk setara ni adalah kerana ibu dan bapa kita. Allahu Rabbi wal Islam dini wa Muhammadan Rasulullah.